Pada tahun 1988, seorang kanak-kanak 8 tahun bernama Syed dan adiknya yang berusia 6 tahun, Sarah, telah diculik oleh bekas teman lelaki ibu mereka, Warfield White Jr., yang juga menggunakan nama panggilan Ray. Pada masa itu, dua gadis itu tinggal di Pensacola, Florida bersama ibu mereka, Patricia, dan adik lelaki, Arash Rivaspa. Kanak-kanak itu mengalami penderaan dan pengabaian di tangan ibu mereka yang lebih taksub untuk keluar, berpesta dan menggunakan dadah dan arak. Saya sering ditinggalkan untuk menjaga dua adiknya kerana pengabaian ibu mereka. Ibu saya mula berdating dengan White setahun lebih awal pada tahun 1987. Sejak awal lagi, saya merasakan bahawa lelaki ini pelik atas beberapa sebab. Pertama, dia lebih suka bergaul dengan kanak-kanak. Yang aneh kerana dia seorang yang lebih dewasa. Saya berkata bahawa dia juga akan masuk ke dalam bilik yang dia kongsi bersama adik ketika mereka mahu tidur. Saya juga menyatakan bahawa setahun sebelum penculikan, White telah mencabulnya beberapa kali. Kisah gelapnya saya bermula pada malam 22 September 1988. Semasa ibu kanak-kanak perempuan itu keluar, White telah menyelinap ke dalam apartmen keluarga. Dia kemudian terus menangkap saya ketika dia tidur dan membawanya keluar ke keretanya. Saya berkata dia masih ingat membuka matanya untuk melihat White membawa Sarah ke kereta, tetapi dia letih dan tertidur semula. Dia kemudian menghalau kedua-dua gadis itu ke dalam hutan. Apabila White berada di tempat yang sunyi, dia membawa saya keluar dari kereta dan berulang kali merogolnya di atas bagasi kerana Sarah kekal di dalam kereta. Selepas rogol, saya berkata bahawa White membawa dia dan adiknya lebih jauh ke dalam hutan. Di situlah White terus mengelar lehernya. Hampir tidak kelihatan urat lehernya. Saya lihat darah di tangannya kemudian jatuh ke tanah. Pada masa ini, saya membuat keputusan bijak untuk buat-buat mati kerana White mula menyerang Sarah. Saya berkata dia masih ingat berbaring di atas tanah dan mendengar adiknya menjerit dan menangis dan merasakan tanah bergerak dari sepakannya dan bergelut sehingga dia tidak merasakan apa-apa pergerakan lagi. Selepas menyerang kanak-kanak itu, White berjalan di atas mayat saya, menyangka dia sudah mati dan pergi. Sebaik sahaja dia pergi, saya berlari membantu adiknya, tetapi menyedari adiknya seperti sudah tidak bernyawa. Jadi saya yang berusia 8 tahun mula berjalan sendiri di jalan, cuba mencari bantuan. Keesokan paginya, sepasang suami isteri tua sedang memandu di jalan raya dan apabila mereka melihat kanak-kanak berusia 8 tahun itu melambai-lambai menggunakan satu tangan ke udara dan tangan yang lain digunakan untuk menahan kerongkongnya di tempat dia telah dipotong. Mereka segera mendapatkan saya dan menghubungi 911 untuk mendapatkan bantuan. Bergegas ke hospital terdekat. Di hospital, detektif bertanya kepada saya apa yang berlaku dan dia menjelaskan bahawa dia dan kakaknya diserang oleh seorang lelaki bernama Ray dan adiknya dibunuh. Dia juga ditentukan bahawa saya telah mengalami luka di tekak dan 2 luka lebam pada parasnya. Polis kemudian menemui mayat Sarah kira-kira 75 kaki dari tempat saya diambil. Apabila mayatnya ditemui, tangan Sarah diikat ke belakang dan kerongkongnya dipotong teruk. Bukti ditemui di sekitar tempat kejadian, termasuk kepingan baju, kesan tayar, kesan tapak kaki dan kesan darah. Selepas mendapatkan kenyataan saya dan ibunya, pegawai menentukan bahawa Ray White adalah suspek dan segera pergi ke kediamannya. Seorang pegawai menyuruh penghantar menghubungi rumah Ray, namun pada mulanya dia tidak keluar. Penghantar kemudian memberitahu Ray untuk keluar dan dia ditangkap di tempat kejadian. Waran dikeluarkan dan pegawai menggeledah rumah dan kereta Ray.
menemui beberapa bukti. Ray White kemudiannya didakwa atas tuduhan membunuh, cubaan membunuh, seksual dan penculikan. Di mahkamah, Sayeh memberi keterangan terhadap White pada usia yang begitu muda. White yang membela diri sendiri di mahkamah dan memberi keterangan bahawa orang lain mungkin menggunakan kereta itu kerana dia telah minum dan menghisap ganja malam itu. Yang jelas satu pembohongan. White didapati bersalah atas semua pertuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Dia kemudiannya meninggal dunia di penjara sebelum dia boleh dihukum bunuh pada 2004 akibat kanser. Sayeh dan abangnya Arash juga telah dikeluarkan daripada jagaan ibu mereka dan dihantar untuk tinggal di New York bersama bapa mereka. Tidak tertanggung memikirkan apa yang dilalui oleh Sayeh dan Sarah. Kita boleh bayangkan apa yang pasti Sayeh rasa pada saat-saat dia diserang dan terpaksa mendengar adiknya diserang juga. Kekuatan dan keberanian Sayeh untuk tidak membiarkan kejadian itu mengawal bagaimana kehidupannya telah membantu dia mencapai tempat dia berada. Dia kini seorang New York State Trooper, mempunyai keluarga sendiri dan terus berkongsi kisah survivalnya untuk membantu orang lain. Saya telah menyatakan bahawa banyak kekuatannya datang daripada bapanya, Ahmad Rebaspa. Dia percaya bahawa warisan Irannya menyebabkan mahkamah pada mulanya memberikan hak penjagaan dia dan adik-beradiknya kepada ibunya. Saya menyatakan bahawa dia bukan mangsa, dia seorang pejuang. Kisah saya adalah kisah yang boleh menggalakkan orang ramai untuk tidak berputus asa dan sentiasa berjuang untuk hidup anda, tidak kira betapa besar atau kecil anda. Thank you.